Hi guys, welcome back to this channel. Kalau kamu first time di sini, nama saya adalah Mr. Shankar dan saya adalah seorang cikgu matematik. Okey, saya tak tahu tentang kamu, tapi ramai pelajar buat kesilapan yang sama apabila mereka buat soalan persamaan linear. So dalam video ni, kita nak tengok 5 jenis soalan ataupun teknik ataupun konsep untuk menyelesaikan mana-mana soalan persamaan linear dengan betul. Alright guys, so first dalam persamaan linear kamu kena faham that's not only one technique. Bukan ada satu cara saja nak buat. Dia ada banyak cara untuk buat persamaan linear. Antara semua cara yang ada ni, yang paling famous adalah kita panggil sebagai backtracking method. So backtracking method maksudnya track dari belakang. Okay, apa saja nama kaedah dia lah. Alright, but the most important thing is backtracking method maksudnya kita akan track semua elemen yang ada dalam satu soalan tu. Kita akan buang satu demi satu sampai kita tinggal unknown ataupun variable yang kita nak cari tu. Kalau kamu tengok dalam soalan ni, kalau saya nak cari nilai X, dia ada dua cara yang kita boleh buat. Either saya buang 5 dekat belakang dengan tolak 5 di dua-dua belah persamaan dia, ataupun saya pindah 5 tu pergi ke sebelah kanan, dia akan jadi negatif 5. So ini adalah cara yang kita boleh selesaikan ataupun kita cari X. But mana-mana cara yang kamu gunakan, kamu akan dapat jawapan yang betul selagi kamu gunakan property atau ciri-ciri yang betul. But the most important thing tu, dalam special case seperti yang kita nak tengok dalam video ni, that one you must know. Alright, so sebelum kita tengok semua jenis-jenis konsep teknik ni, there's one more thing saya nak bagi tahu. 15 tahun saya mengajar matematik dan saya selalu set 4 step ataupun 4 rule untuk menyelesaikan mana-mana soalan persamaan linear. So maksudnya kalau kamu guna 4 rules ini, 4 step ni, so kamu confirm boleh dapat jawapan dalam persamaan linear dengan betul. So 4 stepnya adalah, yang pertama no fraction, iaitu tak ada pecahan. Yang kedua no bracket, tak ada kurungan. Yang ketiga kumpulkan semua unknown yang kamu nak cari, gather your unknowns. Dan yang keempat adalah selesaikan, solve. Saya akan terangkan tentang 4 step ini dalam konsep yang kita nak buat sekejap lagi, but for now jom kita mulakan dengan konsep pertama. So guys, ini adalah jenis soalan yang pertama. Okay, dalam soalan ni, but almost a lot of students mereka buat kesilapan yang sama. So first step, mereka nak cari nilai X. So apa yang mereka buat adalah they just bring the 3 pergi sebelah sana. Dia bawa 3 pergi ke 7 sebelah sana, dan dia darab terus. Sebab they think some sort of like mereka rasa apa tau. Inilah apa yang mereka rasa. Mereka rasa okay, ini bahagi kan, so bahagi kita kena buat darab dulu. So 3 tu dia bawa sana dan darab. And guys, that is biggest mistake. Jangan buat benda tu. Alright, jangan buat benda tu. Okay, kalau kamu nak buat backtracking method, ada satu cara. Kamu cuba baca soalan itu mula daripada X. Right? Kamu baca soalan tu mula daripada X. Maksudnya kamu bacakan 2X per 3 tambah 5. So dalam equation ni, apakah yang terakhir kamu kata? Apakah sebutan yang terakhir kamu kata? Kamu kata 5, right? 5 kan? So itulah benda pertama yang kamu kena bawa sebelah sana. So maksudnya ini tambah 5. So opposite-nya adalah tolak 5. So kita akan tolak 5 dekat sini. That's how we do this. Alright? That's number 1. Okay. Another sebab kenapa saya tak boleh bawa 3 pergi sana darab, konsepnya seperti ni. Kalau kamu nak bahagi tu, pindah pergi sebelah sana dan darab, dia sepatutnya sebelah kiri. Okey, katakan tengah-tengah ni adalah tanda sama dengan ni adalah tengah-tengah lah. So sebelah kiri dan sebelah kanan, kita ada dua belah kan. So kalau kamu tak nak ada pecahan sebelah kanan ni, kamu kena pastikan sebelah kanan ni hanya ada satu denominator. Maksudnya 5 ni pun bawah dia memang ada 3, barulah kita boleh tulis dia sebagai 2x tambah 5 per 3. Okey, kalau dia ada satu denominator kat bawah, then kamu boleh bawah pergi sana, tak ada masalah. Tapi masalahnya dalam soalan ni, yang ni ada denominator iaitu 1. Biasanya 1 tu kita tak tulis lah. So kalau kamu nak buat satu lagi caranya adalah darab ni dengan 3, darab dengan 3, then dia akan dapat per 3, dan 3 tu boleh bawa sebelah sana dan darab dengan 7. You guys can do that. Ataupun backtrack. Senang je kan? Sebut soalan tu 2x per 3 tambah 5, benda terakhir tambah 5, pindah sana, tolak 5, opposite. So what you guys gonna get here adalah 2x per 3 sama dengan 7 kan, tambah 5 bawa sana jadi tolak 5, kamu akan dapat 2. 7 tolak 5 dapat 2. Dan 2x kamu jawapan dia adalah 6, di mana nilai x kamu adalah 6 bahagi 2, 3. That's your answer guys. Itu saja. Itu adalah jawapan kamu. Okay, settle. So jangan buat kesilapan seperti bawa benda yang salah. Yeah, don't do the wrong thing. Buat benda yang betul and then you akan dapat jawapan yang betul juga. Okay, now let's go to the question number
nombor 2. Okay guys, soalan nombor 2 ni adalah soalan yang ada punca kuasa 2. Okay, whenever kamu ada punca kuasa 2, ramai pelajar juga buat kesilapan yang biasa ni. So apa yang mereka buat? Okay, walaupun ada punca kuasa 2, ramai pelajar the same thing, 5 terus bawa sana. Dia sangat anti dengan pecahan, sebab pecahan tu dah biasa buat dalam kalkulator kan. So dia sangat ada masalah dengan pecahan. Sebab tu orang kata jangan selalu guna kalkulator. Itu adalah masalahnya. Okay, so 5 ni kita pindah sebelah sana, 5 akan darab dengan 2. So bila 5 darab 2 dapat 10. Itulah biasa orang buat, but you cannot do that. Kenapa kamu tak boleh buat benda tu? Sebab benda ni adalah salah. Kalau kamu lihat ada punca kuasa 2. Punca kuasa 2 ni adalah untuk yang mana? Okey, kalau punca kuasa 2 hanya untuk 4x sahaja, yang lain tu kamu boleh pindah, tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang, semua ni di bawah punca kuasa 2. So what does that mean? Itu maksudnya kamu tak boleh gerak apa-apa yang ada di bawah kawalan punca kuasa 2. We can say that, alright? Kamu tak boleh gerak apa-apa yang ada di bawah kawalan punca kuasa 2. Maksudnya yang dia di bawah punca kuasa 2 ni, kamu tak boleh gerak. And as long as punca kuasa 2 ada, you tak boleh kacau. So first step, buang punca kuasa 2 tu dulu. So punca kuasa pindah sana akan jadi apa? Kuasa 2. So kamu akan dapat 4x di sebelah sini tambah 3 per 5 sama dengan punca kuasa 2 bawa sana kuasa 2 kamu akan dapat 4. And then sekarang seperti biasa kita boleh pindah 5. Ingat tak konsep satu tadi cikgu kata 5 tak boleh pindah yang tadi punya, tapi sekarang ni memang boleh pindah 5. Sebab apa? Semua yang ada sebelah kiri di bawah satu denominator. So kamu boleh pindah 5 pergi sebelah yang satu lagi. So kamu akan tinggal apa dekat sini? Kamu akan tinggal dengan 4x tambah 3 adalah sama dengan 5 darab 4, 20. Di mana 3 pindah sebelah sana akan jadi apa? Tolak 3, kamu akan dapat 4x adalah sama dengan 17, di mana x kamu adalah 17 per 4. Itu adalah jawapan kamu. Settle untuk soalan yang kedua. Alright, so jangan buat kesilapan-kesilapan seperti ini. Now kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, soalan ketiga pula sekarang. Guys, soalan seperti ni ada beberapa benda yang berbeza dekat sini. Yang pertama, biasanya kita ada X di satu tempat saja. But sekarang ni X kita ada di dua tempat. 1, 2 tempat. So that's where kita ada X lah. So ini adalah soalan-soalan yang biasa dalam persamaan linear. So dalam soalan seperti ini, 4 step yang cikgu mengajar tu sangat-sangat membantu. So what is the 4 step yang saya mengajar? Okay, sebelum pergi ke 4 step, saya explain 4 step to this. One more thing saya nak fokus bagi tahu pada kamu. Okay, cuba perhatikan dekat sini. Kita ada 3x per 2. Kita ada 2 per 5x. Kalau kamu lihat betul-betul soalan ni kan, alright, logically kalau kamu tengok dua-dua benda ni, you guys need to understand, okay, yang ni nampak lagi mudah daripada yang ini. Sebab apabila kita ada macam 1, 2, 3 number ni, dia nampak macam keliru sikit. So the tips number 1 adalah guys, bila kamu jumpa saja soalan seperti ni, the next step you kena buat adalah X ni terus pergi letak dekat atas sebelah. So dia akan jadi 2x per 5. Benda ni adalah sama. It's the same thing. Sebab kalau 2 per 5x, right? 2 per 5x, cikgu tulis kat sini 2 per 5x. Maksudnya apa? 2 per 5 darab dengan x. Apabila 2 per 5 darab dengan x, 2 lah kena darab x. 2 darab x tu 2x per 5 lah. So first step, tulis seperti ini supaya kamu akan rasa soalan tu nampak mudah sikit. That's number 1. That's first tips untuk awak hari ni. Alright? Okay, now next. So dalam 4 step tu, the first step yang saya mengajar adalah apa? The first step adalah no fraction. Tak ada pecahan. Itulah ultimate rule dia. Sebab kalau ada pecahan, pecah kepala kan. Alright, kita buat yang tak ada pecahan. Kita nak buang pecahan. So macam mana kita nak buang pecahan? Sini pun ada pecahan, sini pun ada pecahan. So kalau saya nak buang pecahan ni so easy, senang saja. Alright, kalau kamu tak nak 2 dekat bawah, kalau 2 ni dah hilang, maksudnya pecahan dah tak ada kan. Betul kan? So kalau saya tak nak ada pecahan, maka saya akan darab ni dengan 2. Apabila saya darab dengan 2, 2 dengan 2 buang dan benda ni dah hilang. Kita tinggal 3x. So pecahan dah tak ada lah. Tapi sebab ini adalah persamaan, kita tak boleh darab ini saja dengan 2. Malah kita kena darab semua yang ada dalam soalan ini dengan 2. Maksudnya term pertama darab 2, ini pun darab 2, ini pun kena darab dengan 2. So itulah cara yang kita kena buat. Alright, so kamu kena faham benda ni betul-betul. Alright, kamu kena faham benda ni betul-betul. Ada 2 cara. Okay, let's say saya sudah darab 2 dekat sini kan. Darab 2, ini dah hilang
hilang. Tapi 5 ni tak akan hilang sebab 5 ni hanya akan hilang apabila saya darat dengan berapa? 5. So, kamu boleh buat 2 kali. Maksudnya darat 2 dulu, hilangkan benda ni. Lepas tu darat dengan 5, hilangkan benda ni. Alright, kamu boleh buat benda ni. Ataupun apa yang kamu boleh buat adalah, apakah faktor sepunya bagi 2 dan 5? Maksudnya, apakah sifir yang ada 2 dan 5? Okey, boleh kata senang. Kalau saya darab dengan 10, 2 pun boleh hilang, 5 pun boleh hilang. So you guys boleh darab ni dengan 10. Potong tinggal 5. 5 darab 3x, 15x. Boleh tulis benda tu. Ataupun dekat sini kita darab 10. 5 buang 2 darab 2, 4x kita akan dapat. Mana-mana cara kamu buat, kamu akan dapat jawapan yang betul. Janji kamu ikut saja property yang betul dekat soalan tu. Alright. So let's say saya tak nak buat darab 1 kali lah. Saya buat darab 2 kali supaya senang bagi kepada pelajar yang agak lemah sikit faham. Alright. So saya darab 2 dekat sini. Apabila saya darab 2, ini pun darab 2, ini pun saya darab 2. So apa yang akan berlaku? 2 buang. Saya akan tinggal dengan 3x dekat bawah tambah 3 darab 2 akan dapat 6 sama dengan 5 dan 2 ni tak boleh potong. So apa kita buat? 2x darab 2 je lah. Kita akan dapat 4x per 5. So tujuan kita apa sekarang? Buang pecahan, no fraction. Tapi dalam soalan ni masih lagi ada fraction. Dekat mana? Kat belakang ni. So kalau nak buang fraction tu, darab berapa? Darab 5. Okay, let me put yellow so you boleh nampak darab 5. So kalau darab 5, ini pun darab 5, ini pun darab 5. Barulah kita boleh dapat apa tu, keseimbangan, because this equation. Okay, so kita buang 5, tinggal 4x dekat belakang. 6 darab 5 30, dan 3x darab dengan 5 kita akan dapat 15x. So inilah apa yang kita akan dapat dalam soalan ni. So yang pertama, cikgu kata tak ada fraction, memang kita dah buang fraction, no fraction. Yang kedua, no bracket. Ada tak bracket dalam soalan ni? Tak ada kan? Kalau tak ada, skip je step tu, pergi ke step ketiga. Step ketiga, kumpulkan unknown. Maksudnya kamu kena bawa semua unknown yang terpecah belah ni. Ada 15x dekat sini, ada 4x dekat sini. Kumpulkan unknown semua satu side dan kumpulkan semua nombor-nombor yang lain di sebelah satu lagi. Maksudnya 4x saya pindah ke sini akan jadi 15x tolak 4x sama dengan 30 pula pindah sana, dia akan jadi negatif 30. So 15x tolak 14x saya akan dapat 11x sama dengan negatif 30, di mana x adalah negatif 30 per 11. Ini adalah jawapan kamu untuk x. Alright. Mesti ada pelajar yang tanya, cikgu, kenapa saya tak boleh bawa 15x terus pergi sana? Boleh, tak ada masalah. Dia akan jadi apa? 4x tolak 15x akan dapat negatif 11x. Nanti kamu kena pindah negatif tu lah sebelah kiri. It's the same concept, just kena pindah negatif saja. So, jaga betul-betul kalau keluar soalan seperti ini. Jangan buat kesilapan yang cikgu cakap tadi. So, just fokus, buat betul-betul dengan cara ni. Kamu akan dapat jawapan yang betul. Alright, now, next konsep pula. Okay, soalan keempat pula sekarang. Guys, nampak soalan ni? Bila nampak saja kurungan, ramai pelajar buat satu kesilapan. Oh, ada kurungan, kena buka kurungan. Kita kembangkan dulu, baru kita selesaikan. See, that is not true. Okay, dalam matematik, kita tengah cuba selesaikan masalah. Alright, kalau boleh kita nak simpan masalah kita daripada yang besar semakin kecil. Kita tak nak jadikan masalah kita lagi besar and then kita solve. Even sometimes kita tak boleh jadikan dia terus kecil. Sometimes it has to jadi besar sikit, barulah dia tukar jadi kecil sikit, betul tak? Tapi dalam soalan seperti ni, take a step back. Alright, jangan terus tengok saja soalan, wow ada kurungan, saya nak lompat terus buka kurungan dekat sini, kembangkan. Okay, don't do all that. Okay, take a step back, tengok soalan tu betul-betul, tengok apa yang kamu boleh buat. Ada tak cara lain tanpa kita buka kurungan tu kita boleh selesaikan? If you do that, benda ni boleh save banyak masa tau. Dia boleh save banyak masa kamu. Okay, let's have a look at this question. Jangan nak buka kurungan. Saya nak buat apa? Saya tengok kurungan ni boleh tak saya hilangkan. Boleh, saya boleh pindah kurungan ni ataupun kuasa 2 ni. Alright, I was telling kuasa 2 kan. Okay, bila ada kuasa 2 lah, most important. Kalau ada kuasa 2, saya pindah sebelah sana kuasa 2 ni, dia akan jadi punca kuasa 2. Alright, kalau dia jadi punca kuasa 2, apa yang akan berlaku dekat sini adalah kita akan tinggal dengan 3x tambah 5 dan kuasa 2 jadi punca kuasa 2 kepada 144 dan kamu akan dapat berapa? 12 dekat sini, dan sini pula kamu dapat 3x tambah 5. Right guys, nampak tak? You tak
tak kembangkan langsung, just buang saja dia punya kuasa 2, your life has become so much easy. Jangan nak susah payah buat matematik. Sometimes it's easy, alright? Most of the time it is easy kalau kamu nampak macam mana nak buat, alright? So sekarang daripada sini 3x tambah 5 adalah 12 dan kamu punya 3x adalah sama dengan 12 tolak 5, kita akan dapat 7, di mana x adalah 7/3. So that's it. Ini adalah jawapan dia. Nampak kuasa 2? Jangan nak just kembang je. Okay guys, soalan yang ke-5, soalan yang terakhir saya nak share dengan kamu. Okay, soalan ni ada satu konsep yang memang berlainan daripada soalan-soalan persamaan linear yang lain. Sebab apa tau? Soalan ni dia ada 2 unknown kalau kamu perhatikan. Ada x dan ada y. So kalau ada x, ada y, macam mana saya nak buat? Okay, pelajar buat soalan ni dan dia stuck dekat satu tempat, di mana satu konsep kalau kamu apply dekat saat-saat yang terakhir tu, kamu dah boleh selesaikan dah. So itulah apa yang saya nak bagi tahu pada kamu hari ni. Okay, konsep nombor 1, ikut 4 step. Kan saya dah kata persamaan linear just follow the 4 steps. Okay, step pertama, no fraction. So kalau no fraction, ada fraction, ada pecahan dekat sini. Cikgu, ni ada pecahan lah, macam mana nak buang pecahan? Senang je. Y ni pindahlah sebelah sana. Kan sebelah kiri ni hanya ada satu denominator, so bolehlah kita pindah pergi sebelah sana. So first kita pindah, apa yang kita akan dapat adalah 2x tambah 3 sama dengan y pindah sana, y kena darab dengan semua yang ada di sebelah kanan, x tambah 4. So now kita sudah ada bracket pula. Syarat pertama dia no fraction, so kita dah buang fraction. Tapi syarat kedua ada bracket pula sekarang. Apa yang kita nak buat? Buang bracket lah. So kalau kita nak buang bracket, apa kita kena buat? Jangan terus padam bracket tu, kita kena kembangkan lah, right? So bila kita kembangkan, kita akan tinggal 2x tambah 3 di sebelah kiri dan sama dengan xy tambah 4y sebelah kanan. So y darab dengan x, y darab dengan 4. So yang ni adalah algebraic, okay, algebra. So kamu kena kembangkan, expanding, factorization, all that stuff. Okay, so sekarang kita dah dapat benda ni. Okay, syarat pertama tak ada fraction, dah buat. Syarat kedua, tak ada kurungan, dah tak ada kurungan. Syarat ketiga, kumpulkan unknown. Alright, cikgu, saya kumpulkan unknown. Semua yang ada unknown, x, y, semua saya pindah. Bang, wait. No. Kita kena kumpulkan unknown yang kita nak cari sahaja. Tak payah nak kumpulkan unknown yang tak ada, dia tak cari pun. Okay, katakan kita nak cari nilai x dalam soalan ni. X tu berapa? Ataupun kita nak ungkapkan x dalam sebutan y. So you nak cari x, maksudnya kita hanya kena kumpulkan x di satu belah dan yang lain semua pindah ke satu lagi side. Alright, so that's what you guys need to do. Jangan kumpul semua unknown yang kita nak cari saja. So kita nak cari x, so di sini kita dah ada x, so saya biar saja 2x di sebelah kiri. Alright, just biar saja. Dan kita ada satu lagi x dekat sini, nampak tak? xy. So xy ni saya nak pindah pergi sebelah kiri, so dia akan jadi tolak xy. Alright, you guys nampak tu kan? Dan kita buat sama dengan, apabila kita buat sama dengan, apa yang dah tinggal dekat sini adalah 4y. Cikgu tulis je 4y. Okay, kan tadi ada 2 ni dengan ni, yang ni tinggal sini, yang ni pindah sana. That's the concept. So sekarang sebelah kiri pula kamu tengok 2x tinggal sini, 3 pindahlah sana. So bila kamu pindah sana, positif 3 jadi negatif 3. Alright, itu apa yang kamu dapat sekarang. Okay, lepas dah sampai dekat sini, pelajar dah mula korek kepala dah. Alright, korek kepala. Korek ke? Garu kepala kan? Korek tu hidung, telinga. Ni garu. Okay, apa-apa je kamu buat, apa yang kamu kena buat dekat sini adalah, guys, there's only one concept yang kamu kena guna dekat sini, iaitu pemfaktoran. Alright, common factor. You must take out the common factor, faktor sepunya. Alright, kamu kena keluarkan. Kalau kamu lihat dekat sini, apakah term yang sama kita ada? Kita ada y, kita ada x dan kita ada x di dua-dua belah. So kita boleh faktor dan keluarkan x dan x. So kita boleh dapat x dekat luar dan dalam kurungan kita boleh dapat 2 tolak y. Inilah apa yang kamu boleh dapat. So kita dah jadi 2x. Masalahnya sekarang ada 2x. Kalau saya dah keluar 1x, that's it. Dalam kurungan tu tak ada lagi x. Kita punya x tu dah jadi 1 dah dekat luar. So konsep pemfaktoran adalah satu benda yang biasanya pelajar miss dalam soalan-soalan seperti ini. So you guys know, kita kena ada konsep pemfaktoran dekat sini. So x dah keluar. Sometimes bila kamu faktor, ada benda lain yang kamu boleh keluar. Maksudnya dekat sini 2x, maybe dekat sini adalah 4xy. So pelajar keluarkan 2x dekat luar. No, jangan buat benda tu. Kita nak cari x sahaja, keluar x sahaja. Alright, so once you dah keluarkan x dekat sini, apa yang tinggal sebelah sana adalah 4y tolak 3. Inilah apa yang kita dapat. So kalau kita nak cari x, guys, ini kan darab, ini kan x darab dengan 2 tolak y. So kalau kita nak cari x sahaja, maksudnya kita akan dapat 4y tolak 3
per 2 tolak Y guys. Sudah habis, itu sahaja kita sudah pun cari nilai X dekat sini. Alright, so harap cikgu tak kacau dan kamu boleh nampak apa yang cikgu buat dekat sini. So hope you guys really clear about this. So inilah 5 jenis soalan yang kamu mesti kena tahu untuk jawab soalan persamaan linear dengan betul. Bro, recording started lah. So guys, ini adalah 5 jenis soalan yang penting kamu kena tahu untuk dapatkan kebanyakan soalan persamaan linear kamu betul. Share dengan saya dalam komen antara 5 soalan ni, yang manakah soalan yang kamu dapat tahu benda baru hari ni. Wow, this is important. Saya baru saja belajar benda ni. Tolong beritahu saya dalam komen. And kalau kamu ada lagi soalan yang penting pelajar kena tahu sesiapa, kalau kamu go through any of the questions, please let me know in the comments as well. And guys, kalau kamu first time dekat sini, tolong tekan subscribe dan turn on notification so that semua content yang cikgu upload kamu boleh nampak, kamu akan dapat notification. Sometimes I do live videos and you guys even boleh join dalam live stream saya. Tujuan saya buat video-video ni adalah untuk kamu nak tengok. Alright, so whatever content yang kamu rasa saya kena buat dalam matematik, sebab it's luas. Matematik banyak benda, ada benda yang simple, ada benda yang susah. Kadang-kadang I rasa benda ni terlalu simple lah untuk buat video, kadang-kadang benda ni terlalu susah untuk buat video. So let me know your thoughts, apakah content yang cikgu perlu buat so that saya boleh bantu kamu. So that's it untuk video hari ini. Saya akan jumpa kamu dalam video yang akan datang. Thank you, bye bye.